Assalamualaikum, salam Malaysia Madani bersama saya Swaran Shah. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji Noor memberi jaminan bahawa kerajaan negeri akan memastikan pelaksanaan Pelan Tindakan Jalinan Digital Negara Jendela berjalan lancar di Sabah. Jelasnya pihak berkuasa tempatan PBT dan pejabat daerah telah diarahkan untuk memudahkan supaya projek di bawah jendela di negeri ini dapat dilaksana dengan lancar. Datuk Haji Jim memberikan jaminan itu dalam pertemuannya bersama Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fazil di pejabatnya di Menara Kinabalu. Antara isu yang dibincangkan dalam pertemuan ini termasuklah mempercepat program jendela untuk mencapai sasaran sambutan internet 100% menjelang akhir tahun 2025 dan meningkatkan jumlah Pusat Ekonomi Digital Keluarga Malaysia (FEDI) dari 118 kepada 200. Kerjasama parti-parti tempatan dalam Gabungan Rakyat Sabah GRS perlu terus diperkukuh. Timbalan Pengerusi GRS Datuk Seri Panglima Dr. Jeffrey Kitingan berkata ini kerana masih banyak perkara perlu dilakukan bagi membangunkan negeri ini terutama berkaitan tuntutan hak-hak Sabah dalam Perjanjian Malaysia 1963. Kita perlu pemimpin-pemimpin dan parti-parti tempatan itu dalam satu solidariti supaya kita boleh bersatu untuk menuntut dan kita ada kesan. Kalau tidak berpecah, kita akan diperintah macam dulu juga. Jadi inilah harapan kita. Datuk Dr. Jeffrey yang juga timbalan Ketua Menteri menyatakan demikian selepas mewakili pengurusi GRS yang juga Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Noor merasmikan jelajah GRS wanita Zon 4 ke Ningau. Datuk Dr. Jeffrey turut menyifatkan peranan wanita amat penting dalam pelbagai bidang termasuk politik dalam mencorakkan kepimpinan negeri. Pelancongan berkonsepkan Islamik wajar direalisasikan di daerah sempurna bagi menarik lebih ramai pengunjung ke daerah itu yang sememangnya terkenal dengan keindahan pantai dan pulaunya. Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Datuk Nizam Abu Bakar Titingan berkata antara program yang wajar dilaksana ialah ceramah mega tokoh Islam terkenal serta penganjuran Festival Kesenian Islam. Jelas Datuk Nizam, usaha itu sekaligus memberi satu lagi sumber pendapatan kepada penduduk di daerah itu. Mengenai sambutan Maulidur Rasul ini, Datuk Nizam berkata, ia bukan sahaja memperingati kelahiran junjungan Nabi Muhammad SAW, malah akan merapatkan lagi silaturahim dalam kalangan masyarakat. Dalam majlis ini, Ustaz Nun Hati Malizaman dianugerahkan tokoh Maulidur Rasul peringkat daerah sempurna manakala anugerah khas diterima Ustazah Juimah Saburani. Nasib pelajar istimewa di negeri ini terus mendapat perhatian pelbagai pihak termasuk badan bukan kerajaan NGO. Tidak ketinggalan, Biro Kebajikan Pertubuhan Muafakat Titipan Amal Isteri Wakil Rakyat Gabungan Rakyat Sabah Mutiara GRS yang menyerahkan sumbangan kepada pelajar istimewa di 4 sekolah. Ia melibatkan pelajar SK Petagas, Sekolah Kebangsaan Pendidikan Khas Tuaran, SK Kampung Contoh Petagas dan pelatih-pelatih Seri Pengasih Center Tanjung Aru. Penyerahan sumbangan disempurnakan yang Dipertua Mutiara GRS merangkap isteri Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Datuk Haja Julia Salag. Tan Siew Ni, 27 tahun, dinobatkan sebagai Miss Pearl International 2023 yang berlangsung di Kota Kinabalu. Tempat kedua dan ketiga pula masing-masing dimenangi Pang Nai E, 21 tahun dan Chelsea Jas Elvera James, 22 tahun. Hadiah kepada para pemenang disampaikan Timbalan Ketua Menteri, Datuk Dr. Joachim Gunsalam. I am happy to say that this is going to be a very good thing for Sabah. One, it's going to improve tourism for Sabah. If you have this kind of pageant every now and then or every year, we have this, it's going to attract more tourists to Sabah. So that is also a boon to economy in Sabah.
Datuk Dr. Joakim berkata pertandingan ini turut memberi peluang kepada peserta mempamer bakat sekaligus membina keyakinan dan kepimpinan wanita yang lebih berdaya saing. 79 ahli Dewan Belia Sabah akan bersidang di Dewan Undangan Negeri Dun Sabah selama 2 hari bermula semalam. Mereka terdiri 10 wanita dan 69 lelaki selain 6 ahli Dewan Belia Lantikan terdiri 2 wakil orang kurang upaya OKU. Menteri Belia dan Sukan Sabah, Dato' Elron Angin memberitahu pengunjung program itu membuktikan komitmen kerajaan dalam memperkasa belia termasuk menyuarakan idea dan pandangan melalui saluran yang betul. Antara isu yang akan dibahas dalam persidangan julung kali itu ialah berkaitan belia, sukan, kebudayaan dan kepimpinan, ekonomi, keusahawanan dan kos sara hidup serta pembangunan masyarakat, wanita, OKU dan kesihatan. Tujuan saya menyertai ahli Dewan Belia Sabah kali ini adalah untuk menyuarakan untuk belia-belia terutamanya ke luar bandar, kawasan luar bandar seperti Merotai, dan mereka punya suara selalunya diabai. So saya mengharapkan platform ini dapat membantu belia-belia terutamanya di luar kawasan. Harapan saya dan juga saya pasti ini merupakan harapan seluruh ahli Dewan Belia Sabah untuk segala aspirasi melalui usul-usul yang kami bentang nanti akan diberi tumpuan, diberi perhatian kepada pihak Kerajaan Negeri Sabah itu sendiri. Pasukan bola sepak wanita Sabah menang bergaya selepas menewaskan Selangor FC 3-0 di Stadium Likas Kota Kinabalu dalam saingan Liga Wanita Nasional 2023, sekaligus menempatkan pasukan itu di tangga teratas Liga. Gol kemenangan dijaringkan Juliana Barek pada minit ke-11 diikuti Dadri Rofinus pada minit ke-30 dan Eslilah Esar pada minit ke-81. Bercakap kepada RTM, pengurus pasukan Muhammad Aziz Afizi Romsani berkata, pihaknya akan terus memperbaiki corak permainan dalam misi merebut gelaran juara Liga Wanita Nasional LWN tahun 2023. Persiapan kita selepas ini, kita akan fokus untuk perlawanan yang minggu hadapan. Dan persiapan ini sudah tentu kita sudah mempersiapkan pasukan kita dengan baik. InsyaAllah mudah-mudahan mereka mencapai kemenangan minggu hadapan. Pasukan bola sepak wanita Sabah akan bertemu pasukan Malaysia University di Stadium UiTM Shah Alam 4 November depan. Sementara itu, dalam perlawanan persahabatan di Jesselton Point, Kota Kinabalu, pasukan RZFT menewaskan pasukan RTM Sabah FC 5-2. Menurut jurulatih pasukan RZFT Muhammad Ismail Amran, perlawanan persahabatan ini sebagai persiapan pasukannya ke saingan Liga Phuket 7S di Thailand November ini. Setakat ini persiapan pemain-pemain kami, alhamdulillah kita buat dengan yang terbaik. Kita training dalam seminggu dalam 2 kali dan juga semua pemain-pemain kita ada komitmen untuk melakukan dengan terbaik. Meskipun pasukannya masih baru ditubuhkan, namun ia tidak mematahkan semangat mereka untuk menyertai liga tersebut. Liga Phuket 7S disertai beberapa negara antaranya Australia, Vietnam, Thailand, Perancis dan Dubai. Baik, sekian perkongsian Berita Pagi Sabah untuk kali ini. Menyusul selepas ini Berita Pagi Sarawak. Assalamualaikum.